A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kita dah habis bahagian 2. Ayat 6 hingga 16 tu kita dah habis siri ketiga itu. Hari ini kita masuk bahagian ketiga, Ustaz. Ayat 17 hingga ke 20. Betul kan, Ustaz? Ayat 17 sampai 20. Bahagian 3. Baik. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian kepada Allah kerana Allah merupakan Rabb bagi sekalian alam. Atas izin Allah, rahmat Allah, pada petang ini kita dapat menyambung kembali pengajian tadabbur ringkas surah An-Naba, yang mana pada minggu lepas kita tak dapat menjalankan kelas seperti yang dijadualkan. Mohon ampun dan maaf di atas kekurangan diri saya dan di atas beberapa halangan. Baik, seperti yang dimaklumkan, insya-Allah kita akan masuk pada petang ini segmen ayat yang berada pada bahagian yang ketiga. Ya, bahagian yang ketiga, iaitu bermula daripada ayat yang ke-17. Okay. Ayat yang ke-17 ini adalah kumpulan ayat yang Allah nak kita sama-sama mengambil pengajaran, kita melihat kebesaran Allah dari sudut Allah menjadikan hari kiamat. Kalau sebelum ini, ayat sebelum ini ada berapa bukti ataupun ada berapa tanda bahawa Allah itu mampu untuk menghidupkan kembali manusia yang telah mati, mendatangkan hari kiamat. Ada berapa tanda? Ada berapa bukti? Ada 9 tanda, Ustaz. Okey, ada 9 tanda. Alhamdulillah. So kali ini Allah bukan lagi nak menceritakan tentang tanda ataupun bukti kiamat itu boleh berlaku, tetapi Allah nak membawa kita semua kepada situasi bagaimana kiamat itu dia boleh berlaku, dan Allah bawa kita terus kepada peristiwa, perihal, situasi di hari kiamat. Okey, ayat nombor 17. Ayat nombor 17, kalau kita tengok muka surat nombor dalam Al-Quran, muka surat 583. 582. Ya, 582. Okey, tengok ayat nombor 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya, yauma iaitu hari, al-fasli keputusan, kana miqata adalah suatu waktu yang telah pun ditetapkan. Okey, ayat nombor 17, Allah memulakan dengan membuat penegasan. Ya, sesungguhnya hari keputusan itu sudah ada waktu yang telah pun Allah tentukan. Waktu dia tidak akan berubah. Waktunya sudah ada. Okey, hari apa yang kita diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada hari Jumaat. Jumaat bila? Wallahu taala a'lam. Okey. Dekat ayat itu, menariknya kita boleh perincikan pada
penyebutan kiamat itu yauma, hari, lepas tu hari itu hari apa? Iaitu hari al-fasl, keputusan. Okey. Yaumal fasli, hari keputusan merupakan salah satu daripada nama-nama hari kiamat. Hari kiamat ni dia ada banyak nama yang Allah namakan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi salah satu nama hari kiamat ini adalah hari Al-Fasl, hari keputusan. Okay. Kalau kita himpunkan ya, seperti mana yang saya sempat merujuk Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau telah menyebutkan bahawasanya Al-Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, dia telah kumpulkan nama-nama hari kiamat termasuk oleh Al-Imam Al-Qurtubi sehingga 80 nama. Hari kiamat ni dia ada banyak nama. Sehingga kan kata Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Qurtubi sampai ada 80 nama. Salah satu daripada namanya ialah hari keputusan. Okay. Nama kiamat yang lain apa? Yang biasa kita dengar hari kiamat. Al-Qiyamah. Yaumul Qiyamah lah. Hari kiamat. Okay. Hari kiamat ada beza tak dengan hari akhirat? Hari akhirat ada beza tak dengan hari keputusan? Dia sama, tapi nama itu berbeza penggunaannya. Kalau kita sebut Yaumul Qiyamah, hari kiamat, tuan-tuan akan jumpa penyebutan hari kiamat ni ada 70 kali Allah ulang di dalam Al-Quran. Yaumul Qiyamah, Yaumul Qiyamah, Yaumul Qiyamah, ada 70. Okey, apa maksud hari kiamat? Sebab tu kita kena melihat penggunaan kalimah al-qiyam, qiyam, qiyam, qiyamah. Okey, daripada qiyamah itu yang datangnya, itulah berasal daripada penggunaan perkataan qiyam. Qiyam itu maksudnya adalah apa? Adalah berdiri. Jadi apabila sebut hari kiamat, hari makhluk akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza dengan hari akhirat. Hari akhirat adalah hari akhir. Hari akhir Allah ulang sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Dan akan jumpa Allah sebut wal yaumil akhir, 27 kali. Apa maksud hari akhir? Hari akhir maksudnya tiada lagi hari selepas hari itu. Itu dipanggil hari akhir, hari akhirat. Tetapi kalau yaumul fasl, hari keputusan, apa maksud keputusan? Okey, sebelum itu tuan-tuan catat, dalam Al-Quran Allah telah mengulangi sebanyak 6 kali penyebutan yaumul fasl. Ada 6 kali. Okay, kalau nak cari 6 tempat yaumul fasl ni, ada dalam surah As-Saffat ayat 21, ada dalam surah Al-Mursalat ayat nombor 38, ayat nombor 13, ayat nombor 14. Lepas tu dalam surah An-Naba ayat 17 yang sedang kita bincangkan ini, dan tepat yang ke-6 dalam surah Ad-Dukhan ayat nombor 40. Cuba cari ayat-ayat dalam surah-surah yang telah disebutkan. Kalau dapatan saya lah, ada 6 penyebutan Yaumul Fasl. Okey, apa itu Yaumul Fasl, hari keputusan? Okey, hari keputusan tu sudahlah pasti hari manusia menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bermaksud pada hari itu Allah lah yang akan memberikan keputusan. Keputusan dapat masuk ke syurga ke, keputusan nak masuk ke api neraka ke, keputusan nak duduk pahala melebihi
dosa ke, keputusan dosa, melebihi pahala ke. Kan kalau dekat dunia ni macam-macam ajaran, macam-macam ideologi. Kan kita pun kadang-kadang tak dapat nak tentukan mana yang betul, mana yang salah. Kan jadi nak tahu mana yang betul, mana yang salah, keputusan itu Allah Ta'ala beritahu di mana. Keputusan itu adalah nanti di hari akhirat. Bukan bermaksud kita dekat dunia ni boleh pilih mana-mana agama, mana-mana ajaran. Sudah pastilah agama yang kita pilih adalah Islam. Ajaran yang kita pilih adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ikut Nabi, kita ikut para sahabat, kita ikut para tabi'in. Tetapi pihak lain yang mengaku dia adalah agama dia benar. Satu lagi pihak kata agama dia benar. Okay. So kebenaran itu nanti mereka akan perakui apabila mereka dihidupkan oleh Allah pada hari keputusan. Okey, boleh ambil satu contoh ayat dalam surah As-Sajdah. Dalam surah As-Sajdah, surah nombor 32, ayat nombor 25. Allah disebut apa keputusan yang Allah akan buat. Inna rabbaka huwa yafsil. Inna rabbaka huwa yassilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dekat surah As-Sajdah ayat 25 Allah kata apa? Sesungguhnya Tuhanmu sahajalah yang akan memberikan keputusan hukumnya yang mereka dulu ketika di dunia berselisihan padanya. Tapi macam kita yakin Islam itu adalah satu-satunya agama yang Allah redha. Tetapi ada orang tak nak menerima fakta seperti itu. Tak apa, nanti ketika hari kiamat mereka akan memperakui dia semasa hari menerima keputusan. So hari keputusan itu sudah ada masa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesailah ayat nombor 17. Okey. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat nombor 18. Okey, ayat nombor 18 Allah memberitahu kepada kita bagaimanakah peristiwa apakah ia akan terjadi ketika mana di hari kiamat. Ayatnya berbunyi yauma, pada hari itu. Hari apa? Hari keputusan tu. Lepas tu kan, saya hampir tertinggal, maafkan saya. Kenapa Allah Ta'ala gunakan hari keputusan? Kenapa Allah memilih nama hari keputusan, hari kiamat tu letak dalam surah ini? Agak-agak apa munasabah dia? Maksudnya kenapa Allah tak gunakan yaumul akhir ke? Kenapa Allah tak guna yaumul qiyamah ke? Kenapa Allah tak guna yaumul wa'id ke? Apa di antara perkaitannya? Silakan. Ada kat tangan tu. Kenapa tu Puan Jama'iyah? Ada persoalan nak tanya ke apa ni? Tertekan ke Ustaz? Oh, tertekan. Macam angkat tangan tu. Sekali Sebab tak dengar suara. Sebab dia tak dengar suara rasanya Puan Jamaah ni. Okey, semua dengar suara saya kan? Jelas kan? Okey, dengar. Okey, keputusan berita besar. Okey. Kembali tengok ayat-ayat awal-awal. Macam ayat nombor 3. Sebab mereka ragu Ustaz. Kalau tengok ayat nombor 3, kan mereka ini ada yang apa? Alladzina hum fihi mukhtalifun. Betul? Hari kiamat ni di antara isu yang diperselisihkan oleh manusia. Kan? Jadi manusia yang dia tak percaya adanya hari kiamat tu, kan, hari pembalasan tu, Allah dah datangkan dah 9 bukti. Okey, tapi kalau tak percaya juga, okey, nanti akan tahu keputusan dia. Itulah di antara penanya ringkas kenapa Allah menyebutkan hari
memberikan keputusan. Yaumul fasl. Baik. Ayat yang ke-18 tadi, saya belum baca lagi. Tapi ada tak siapa-siapa yang suka untuk membaca ayat itu, kemudian membaca terjemahan? Nanti saya ulas ringkas daripada ayat itu. Silakan. Siapa nak baca ni? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. Iaitu masa ditiupkan sangkakala, lalu kamu dibangkit hidup serta datang berpuak-puak kepada mahsyar. Okey, datang berpuak-puak ke padang mahsyar. Okey. Dalam ayat itu, sekejap ya. Ya, tengok sekejap. Saya merujuk ada satu maklumat. Okey, dalam ayat itu Allah kata pada hari yunfahu, pada hari akan ditiup. Okey, ditiup pada apa? Fithur. Sur tu diterjemah sebagai apa? Sur dia terjemah sebagai sangkakala. Okey, yang lebih tepat asur adalah alat untuk meniup. Akan ada yunfakh. Yunfakhu adalah tiupan. Tapi nak tiup di mana? Nak tiup di asur. Sebab tu asur tu dia adalah alat untuk meniup. Okey, so alat untuk meniup itu setelah ditiup, dia keluarlah suara. Okey, suara yang sangat kuat. Okey, apa itu asur? Dibuat daripada apa? Wallahu ta'ala a'lam. Okey, mengikut ulasan para ulama tafsir, asur ni ia adalah kalau dalam hadis Nabi menyebut asur itu adalah al-qarnu. Dia adalah tanduk. Dia berbentuk seperti tanduk. Macam orang tiup trompet itulah. Okay, dia adalah tanduk. Dalam hadis memang Nabi sebut dia adalah tanduk. Cuma tanduk itu dari apa? Wallahu ta'ala a'lam. Walaupun ada ulama seperti Qurtubi kata ia daripada cahaya, wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang pasti as-sur. Apabila orang tanya kepada Nabi, Nabi kata dia adalah al-qarnu, dia umpama tanduk ataupun dia umpama seperti trompet lah, orang tiup waktu perang kan. Itu adalah as-sur. Okey. Siapakah yang akan melakukan perbuatan yunfakhu fithur? Siapakah yang akan meniup sangkakala tu? Israfil, Ustaz? Ya, di dalam hadis Nabi SAW memang disebutkan adalah Israfil. Benar. Adalah Israfil. Malaikat Israfil. Kalau kita belajar dengan lebih mendalam, Malaikat Israfil ni sebenarnya sejak dia ditugaskan untuk meniup sangkakala, matanya tidak pernah terpejam sehinggalah hari ini. Itu dalam hadis Nabi yang sahih. Kenapa? Kerana malaikat Israfil dia bimbang apabila Allah suruh tiup sangkakala itu, dia berada dalam keadaan tidak bersedia. Itu dalam hadis Nabi yang sahih. Mata dia tak pernah terpejam dan dia sedang melihat ke arah Arash. Okey, itu sedikit banyak tentang malaikat Israfil. Okey. Dalam ayat ini Allah kata akan ditiup pada sur umpama tanduk, yang mana apabila berlaku tiupan itu, maka mereka akan datang, kamu akan datang dalam bentuk afwaja.
Afwaja ni macam berbondong-bondong, berkumpulan-berkumpulan. Afwaja ni dia macam ayat dalam surah Idza Jaa kan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey. Persoalan ialah tiupan dekat sini, tiupan sangkakala yang kali ke berapa? Manusia nanti dia akan datang dalam keadaan berbondong-bondong, dalam keadaan berkumpulan-berkumpulan. Ini merujuk kepada tiupan nombor berapa? Kedua, Ustaz. Kedua. Kedua. Ya. Dia, kita boleh tulis macam ni. Ia adalah tiupan yang terakhir. Tiupan terakhir. Kenapa kita tidak sebut 2 atau 3? Kerana para ulama berbeza pendapat dalam menentukan tiupan sangkakala ni berapa. Ada yang kata 3, ada yang kata 2. Yang kata 3 ada dalilnya. Yang kata 2 pun ada dalilnya. Yang pasti yang terakhir sekali itulah adalah merupakan tiupan yang akan menghidupkan yang akan menghidupkan manusia daripada kubur, dan dengan tiupan itulah manusia akan berkumpul secara berkumpulan. Berkumpulan di situ juga boleh kita kaitkan dengan kalimah zumara. Bolehlah az-zumar tu boleh. Okey. Kumpulan dekat situ. Okey, berkumpulan di situ. Kumpulan apa? Okey, kita sedia maklum bahawasanya ada dalam Al-Quran Allah menyebut kumpulan-kumpulan kan. Ada yang golongan as-sabiqun as-sabiqun, ada golongan yang ashabul yamin, ada golongan yang ashabus shimal, golongan kiri. Lepas tu ada kumpulan di kalangan para al-anbiya, para nabi rasul, ada kumpulan orang-orang yang siddiq, ada kumpulan orang-orang yang mati syahid, ada kumpulan orang yang as-salihin. Itulah yang disebutkan dengan berkumpulan. Okey. Kemudian kita kita lanjutkan lagi pada ayat yang berikutnya. So faham tak ayat nombor 18 ni? Boleh faham tak penerangannya? Faham, Ustaz. Okey. Sekejap ya. Okey. Okey, kalau dah jelas, kita lanjutkan lagi dengan ayat yang berikutnya. Cuma saya hampir terlupa nak menyebutkan. Okey. Ayat nombor 8, ayat nombor 9 dan ayat nombor 10 adalah ayat yang mewakili satu ciri. Maksudnya ayat 8 adalah ayat yang Allah nak memperincikan maksudnya ayat 8 ni adalah ayat 8 lah, ayat nombor 18. Okey, ayat nombor 18 adalah ciri pertama yang menggambarkan hari kiamat. So kalau dikata maksudnya ayat nombor 17 tu dia cuma sebut kiamat tu dah ada tarikh dia dah. Dia ada tarikh dia dah. Okay. Dia dah ada hari dia dah bila dia berlaku. Okey, kemudian ayat nombor 18 berfungsi untuk memperincikan lagi. Jadi kita boleh kata ayat nombor 18 adalah perihal pertama hari kiamat. Apa dia? Tiupan sangkakala yang terakhir dan mengumpulkan semua manusia mengikut kumpulan baik kumpulan.
Okey, manakala ayat 19 adalah perihal hari keputusan yang kedua. Okey, manakala ayat yang ke-20 adalah perihal hari keputusan yang ketiga. So boleh kita katakan ayat 18, 19, 20 tu adalah 3 perihal. Okey, ataupun perincian kepada hari keputusan. Okey, ini belum lagi bagi keputusan. Sebab keputusan tu nanti akan kita akan dapat perincian dia bermula ayat nombor 21. Okey, Allah kata ayat nombor 17 secara umum hari Allah akan berikan keputusan. So, macam mana hari keputusan itu? Maksudnya, apa situasi, perihal, keadaan hari keputusan itu? Itulah ayat nombor 18 tadi. Okey, ayat nombor 19, siapa boleh bacakan ayat yang ke-19? Ada siapa-siapa nak baca ke? Ya, siapa-siapa Kak nak Azah baca? ke? Kak Aziah ke? Tak ada. Tak ada saya baca Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Okey. Dan pada masa itu langit dipecah belahkan sehingga tiap-tiap belahannya menjadi ibarat pintu yang terbuka luas. Okey. Perihal yang kedua tentang hari pembalasan, langit yang kita lihat pada hari ini kan, cantik, tidak ada yang berlubang, tidak ada yang retak. So langit-langit itu nanti ketika mana Allah nak jadikan hari keputusan, maka langit-langit itu nanti kita akan dapati langit-langit itu dia, kalau kita baca terjemahan itu, langit itu seperti terbuka. Maksudnya langit tu macam terbuka, termasuk apa? Dia macam, istilah lain dia adalah langit itu dah terbelah. Okey. Maksudnya dia dah jadi terbuka. Kan? Maksudnya dia dah mula ada lubang. So, lubang dan dia terbuka macam terbelah itu, maka yang terbelah itu fakanat abwaba, maka ia nampak seperti ada beberapa pintu. So, pintu bagi langit itu nanti dia akan dapati daripada langit yang terbelah tadi, langit yang telah terbuka. Okey. Ayat ini Allah tak menceritakan dengan lebih lanjut bagaimana langit itu boleh menjadi futihat. Okey, yang ini kita akan perincikan nanti waktu kita belajar surah langit terbelah. Macam surah Al-Insyiqaq. Kita akan jumpa nanti tentang langit yang terbelah. Okey. Ayat nombor 18, ayat nombor 19 ni, kalau kita tak rujuk dalam ayat lain, okey, kita cuma tahu pintu-pintu langit-langit ini dia akan terbuka akibat dibelah, akibat terbelah dan nampak seperti pintu. Okey, pintu tu untuk siapa? Kan? Pintu tu untuk siapa? Langit terbelahnya nampak seperti pintu. Okey, kenapa langit tu Allah kata terdapat beberapa pintu? Okey, kena catat. Pintu dekat situ merupakan seperti mana kata Al-Imam Syauqani kata, pintu-pintu yang ada nampak macam pintu pada langit yang terbelah tu adalah tempat turunnya para malaikat. Sebab kita semua tahu malaikat tempat tinggalnya adalah di langit. Dan kita pun pernah mengetahui nak naik ke langit akan melalui pintu. Tetapi nanti di akhirat memang pintu itu adalah daripada langit yang sudah berlubang, sudah terbelah. Okey, kalau nak ambil ayat lain yang menguatkan bahawa nanti ketika mana langit terbelah,
maka dekat belahan itulah tempat turunnya malaikat. Tolong tulis ya, surah surah Al-Furqan. Kita dah belajar surah Al-Furqan, surah nombor 25 ayat nombor 25. Surah 25 ayat nombor 25. Wa yawma tashaqqaqus sama. Tashaqqaqus sama. Dan ketika mana segala langit itu pecah, berkecai, terbelah. Bil ghamami. Lepas tu dengan adanya kabut. Wa nunzilal malaikatu tanzila. Maka pada hari itu turunlah malaikat dengan cara berpasukan-berpasukan. Jadi daripada ayat ini kita dapat belajar hari kiamat nanti langit ini sudah hilang rupanya yang asal. Berubah langit ini. Kita akan nampak dia sudah terbelah, dan terbelah itulah nampak seperti pintu, dan daripada situlah turunnya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Selesai, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Okey. Langit yang malaikat yang turun tu nanti, apa dia buat? Panjang ceritanya. Nanti kita akan jumpa nanti dalam beberapa ayat dalam surah, kalau juzuk Amma ni, nanti kita akan jumpa dalam ayat nombor 7, contohnya ayat nombor 38. Nanti kita akan jumpa malaikat apa yang turun melalui belahan langit tu. Macam malaikat Jibril dan para malaikat yang lain. Okey, kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20. Okey, siapa nak baca ayat yang ke-20 ini? Ayat yang ke-20. Aisyah nak baca ke Aisyah? Tak. Tak, Kak Izzah kena baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung ganang diterbangkan ke angkasa, lalu menjadilah ia bayangan semata-mata seperti riak sinaran panas di padang pasir. Riak sinaran panas di padang pasir. Apa maksud riak sinaran panas di padang pasir? Fata Morgana tu, Ustaz? Baca Fata Morgana tu ke? Ya, dia adalah seperti Fata Morgana. Okey. Dekat ayat ni, ayat nombor 20, sebenarnya ia adalah perihal yang ketiga, bagaimana hari keputusan itu ia akan berlaku. Dia akan melibatkan gunung ganang ini. Gunung ganang ini kita nampak ia macam ada, tapi sebenarnya sudah tiada. Okey, tengok tentang gunung ganang kejap ya. Okey, sekejap. Gunung ganang. Tentang gunung ganang ni, saya minta kita rujuk dalam ayat lain supaya dapat memantapkan lagi pemahaman kita. Kalau kita baca pada ayat 20 tu, Allah kata, dan gunung ganang diterbangkan, wasuyirat, dia diterbangkan setelah hancurlah, lalu ia menjadi seperti debu yang berterbangan. Betul ke debu yang berterbangan? Kan ada terjemah yang lain. Yang Kak Izzah punya tu seperti riak. Mana? Dia ke angkasa lalu menjadilah ia bayangan semata-mata seperti riak sinaran panas di padang pasir. Dia tak cakap debu dan berterbangan. Yang tu macam surah At-Takwir ke, Ustaz? Dia siapa dia terjemah ni? Dan gunung ganang setelah dihancurkan diterbangkan ke angkasa.
Sat no. Sat. Saya nak tengok dia punya ni. Kalau ikut yang tafsir Pimpinan Rahman, okey, diterjemahkan di sini, dan gunung ganang pula setelah dihancurkan, diterbangkan ke angkasa, lalu menjadi seperti debu yang berterbangan. Okey, boleh juga. Maksud yang Fata Morgana tadi sebenarnya maksud dia macam mana? Maksud dia macam ni. Okay. Cuba kita kalau yang kita kata macam yang Fata Morgana tu, apa kita faham Fata Morgana tu? Fata Morgana tu maksudnya Macam air. kita Macam nampak buat air, ada ah, kita nampak. Tak ada okey. pun tapi kita nampak macam air. Okey. Maksud dia adalah dulu kita nampak gunung tu ada. Mana gunung tu dah tak ada dah. Macam itulah diumpamakan macam Fata Morgana. Okey. Dia sebenarnya gunung tu dah tak ada sebab dia jadi seperti debu. Okey. Untuk lebih memahami lagi, saya minta kita kita ambil ayat ni. Kita ambil ayat 88 surah An-Naml. Surah nombor 27. Okay, kita ambil surah 27 untuk kita perincikan tentang Gunung Ganang. Ayat nombor 88. Okay, jumpa tak 88? Muka surat nombor 384. 384. 88. Cuba kita lihat ayat tu Allah sebut apa kat situ. Allah kata pasal Gunung Ganang tu. Wa tara Baca Ustaz. Nak kena tak baca. payah, tak apa. Kalau kita baca ayat nombor 88 tu, surah An-Naml ya, Allah Ta'ala mengatakan, Allah kata wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Okey, Allah kata engkau melihat gunung ganang, engkau sangka ia ada kat situ tak bergerak, sedangkan sebenarnya ia bergerak seperti bergeraknya awan. Kalau kita tengok awan macam tak bergerak kan? Sebenarnya dia bergerak. Allah nak kata nanti waktu kiamat tu, Gunung Ganang ni engkau nampak dia macam ada kat situ. Sebenarnya dia bergerak pada tempatnya. Apa maksud dia bergerak pada tempatnya? Maksudnya apa? Dia nak merujuk kepada Gunung Ganang tu dah tak ada lah. Boleh faham Okey. Kenapa kalau saya sempat rujuk ni, kenapa kita kata Gunung Ganang tu seperti debu yang berterbangan? Dia sama nanti macam kita jumpa dalam ayat surah ni. Kita akan jumpa dalam surah At-Takwir. Wa idzal jibalu suyirat. Okey, jibalu suyirat. Okey, jadi dekat situ Gunung Ganang tu nanti dia memang dah tak ada dah. Kita nampak macam ada, tapi sebenarnya dia dah tak ada. Seolah dia telah bergerak, sebenarnya dia hancur. Macam mana Allah hancurkan? Nanti waktu kita belajar tentang Gunung Ganang dalam surah At-Takwir ke, nanti kita akan detailkan macam mana gunung itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan rujuk nanti dalam surah, ada dalam beberapa surah yang lain lah. Okey, boleh faham tentang Gunung Ganang tu dihancurkan oleh Allah. Okey, kenapa Allah selalu sebut Gunung Ganang? Sebab dia Gunung Ganang tu paling hampir dengan kita, yang boleh nampak, yang paling besar. Okey, yang paling kuat. Betul tak? Yang paling gagah. Yang paling gagah. Dan Gunung Ganang itulah yang menjadi pasak kepada
kepada bumi. Yang mana kita dah belajar dah sebelum ini tentang tentang ada ke tentang bumi sebelum ni? Dah ada dah. Gunung Ganan tu kan ayat 7 kan? Wal jibala autada. Okey. Dah habis dah. Kita teruskan dengan ayat yang berikutnya. Mudah je nak faham ayat yang ke-20 ni. Okey, kemudian kita teruskan kepada ayat yang ke-21. Maknanya selesailah kita membicarakan 3 situasi ataupun 3 perihal hari pembalasan di hari akhirat. Dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tiupan sangkakala yang terakhir, manusia berkumpul, berhimpun dalam keadaan berpuak-puak, ikut golongan by golongan. Kemudian nanti turun malaikat daripada langit melalui apa? Melalui langit-langit yang sudah terbelah. Okey, nampak seperti pintu. Kemudian yang berikutnya lagi, kita akan dapati sebab di hari akhirat kita berada di padang yang sangat kosong. Tu orang kata padang mahsyar tu. Kan? Kita akan berada pada padang yang sangat lapang. Okey, tak ada lagi kesan gunung sebab sekarang mana ada tanah yang rata lagi licin. Adalah satu tempat tu namanya tanah rata. Tu kat Cameron Highland lah. Kan? Tapi tanah rata tak ada bukit-bukit, tak ada curam. Dia akan berlaku nanti suatu hari kiamat. Kita tak akan nampak lagi dah yang berbentuk ada tanah tinggi. Tak ada dah. Ada yang tempat curam. Tak ada dah. Bumi kita akan menjadi rata. Sebab sekarang ni kenapa kita tak nampak dia rata, nampak berbukit-bukit sebab ada gunung-gunung. Dia halang kita. Kan? Tapi nanti kalau gunung tu dah tak ada, dah hancur, dileburkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka bumi tu akan jadi apa? Qa'a safa. Kalau kita nak lihat perincian bumi jadi apa setelah bumi yang asal digoncangkan, lepas tu gunung Ganan dihamburkan, kena ambil dalam surah Taha, surah nombor 20, ayat 105 sampai 107. Allah dia menerangkan juga tentang gunung Ganang. Allah kata, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bab gunung Ganang, maka jawablah Tuhanku akan hancurkan dia menjadi debu seperti ditiup angin. Lepas tu fayadharuha qa'an safsafa. Lalu Allah akan membiarkan tapak gunung Ganang itu rata lagi licin. Rata lagi licin, itulah yang ayat yang tadi tu yang kita sebutkan dalam surah dalam surah An-Naml ayat nombor 88 tu. Tengok mana pergi gunung-gunung ni? Tinggal tapak dia saja yang macam rata je. Itu yang nampak seperti yang Fata Morgana tadi tu. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Kumpulan yang pertama yang akan mendapat keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan apa? Iaitu kumpulan apa? Yang masuk neraka. Kumpulan yang masuk neraka dulu. Baru Allah sebut tentang orang yang masuk syurga. Kenapa sebut neraka dulu? Kumpulan yang masuk neraka dulu. Baru Allah sebut tentang kumpulan yang masuk syurga. Apakah Sebab yang hikmahnya? bertanya-tanya tadi tu, yang daripada ayat 3 tu, yang berselisih tu orang-orang yang ragu. Ya, betul. So sasaran ayat ni adalah disasarkan terutama kepada orang yang duk bertanya-tanya, itulah yatasaalun tadi tu, anin naba'il azim. Sebab tu Allah menyebutkan terlebih dahulu
kumpulan yang akan masuk ke dalam neraka. Okey, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dengan panjang lebar kenapa mereka masuk ke dalam api neraka. Ia berbeza dengan ahli syurga. Kalau ahli syurga, Allah tidak terangkan panjang lebar apa mereka dah buat. Tapi kalau ahli neraka, Allah menerangkan satu persatu. Okey, mari kita lihat. Kumpulan yang pertama, afwaja yang pertama, bermula ayat nombor 21. Okey, boleh bacakan ayat nombor 21. Ustaz, kalau sambung sampai 22 boleh? Sebab maksud dia bersambung. Maksud dia, boleh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Okey, bacakan ayatnya. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah disediakan untuk orang-orang yang melampaui batas hukum Tuhan sebagai tempat kembalinya. Okey. Dah, sampai situ je. Sesungguhnya neraka Jahannam itu, mirsada diterjemah sebagai apa? Mirsada? Disediakan. Oh, disediakan. Okey, siapa ada terjemahan lain bagi perkataan mirsada? Siapa ada terjemahan lain? Sama Kak punya pun dua-dua Quran ni disediakan. Disediakan. Okey. Okey, yang lain tak ada Memang ditulis sama juga, disediakan. Okey. Mirsada. Sano. San. Mirsada. Okey. Kejap. Mana buku ilmu? Sekejap, bagi saya masa sekejap saja. Kalau kita tengok dalam terjemahan, ada setengah terjemahan dia terjemah di neraka itu ada tempat ada tempat mengintai. Ada tak apa terjemah macam saya punya terjemahan? Dekat FB ni ada Puan Rina ni dia tulis tu tempat mengintai dan menunggu. Okey, mirsada. Okey. Sana saya ambil ayat satu Quran yang ayat tu saya tengokkan nota saya dalam surah Al-Mulk sekejap. Sana tentang mirsada. Okey. Ayat tu yang pertama kita tengok dahulu tentang Jahannam. Jom tak perkataan Jahannam. Okey. Okey, Jahannam dekat situ merujuk kepada apa? Merujuk kepada neraka. Okey, merujuk kepada neraka. Okey. Buat catatan tambahan. Okey, Jahannam adalah merupakan salah satu nama neraka. Okey, neraka ni biasa kita jumpa an-nar kan? An-nar, api. Dia merujuk kepada neraka lah. Okey. Tetapi neraka ni Allah Ta'ala banyak menggunakan nama yang pelbagai. Okey. Salah satu daripada Jahannam. Okey, siapa tahu penyebutan Jahannam
Berapa kali Allah dia menyebut dalam Al-Quranul Karim? Okey, kita tak ingat nombor kan? Okey, nama neraka yang paling banyak Allah ulang di dalam Al-Quran adalah Jahannam itu sendiri. Ada 77 kali pengulangan penyebutan nama Jahannam. Okey. So kalau kita sebut Jahannam barang aku. Maksud dia apa? Kita ni pun guna perkataan Jahannam kan. Lepas tu ada nam Jahannam. Wah kan. Filem tu kan. Okay, Jahannam ni nama neraka Teruk sangat kita Jahannam. Tak apalah. Tapi tu nama neraka. Okey. Nama neraka yang lain, catat. Okey. Nama neraka yang kedua terbanyak selalu kita jumpa dalam Quran adalah Al-Jahim. Al-Jahim. Jim, Ha, Ya, Mim. Al-Jahim. Al-Jahim Allah ada ulang sebanyak 25 kali dalam Quran. Okey. Diikuti yang ketiga paling banyak adalah As-Sa'ir. As-Sa'ir. Sin, Ain, Ya, Ra. 16 kali Allah ulang dalam Quran. Kemudian diikuti dengan nama neraka Saqar. 4 kali. Kemudian diikuti dengan nama Al-Hutamah. Al-Hutamah. Kemudian 2 kali Allah ada ulang. Kemudian nama neraka Al-Hawiyah. 1 kali. Ini kita jumpa dalam surah Al-Qari'ah. Dan nama yang akhir setakat inilah yang saya rujuk, saya baca, nama neraka satu lagi. Apa dia? Satu lagi saya tak sebut. Siapa ingat? Nama neraka Ladha. Ladha. Ada neraka namanya Ladha. 1 kali Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim. Kita lanjutkan perbincangan tu. Allah menegaskan sesungguhnya neraka, nama neraka itu adalah Jahannam. Okay. Kalau Allah guna Jahannam, setakat yang saya pernah baca ulasan para ulama, Jahannam ni dia dikaitkan dengan kedalaman neraka tu. Kalau Allah guna nama neraka Jahannam, dia merujuk kepada apa? Kedalaman neraka. Dan juga merujuk kepada, ada yang dikaitkan dengan kegelapan. Wallahu a'lam. Okay. Sekarang kita lanjutkan. Okay, Allah menegaskan sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya kanat mirsada. Mirsada ni adalah tempat mengintai. Dia begini. Mirsada ni dia macam ayat, pernah dengar perkataan rasada. Dia macam ayat ni. Mirsada ni rasada. Assalamualaikum Ustaz, ulang semula nama-nama neraka. Okey. Siapa boleh ulang balik nama-nama neraka? Nama neraka tu Jahannam ada 77 kali. Al-Jahim ada 25 kali. As-Sa'ir 16 kali. Saqar 4 kali. Al-Hutamah 2 kali. Al-Hawiyah 1 kali. Dan Ladha 1 kali. Okey. 1 kali. Okey. Sekejap Saya tengok dalam tafsir apa ni. Sebab terjemahan ni kadang-kadang dia memberikan maklumat yang kalau kita terjemah dia disediakan, dia macam fahamlah neraka tu ada. Okey, tapi kalau kita baca dalam perbincangan lain, mirsada ni sebenarnya adalah tempat mengintai. Maksudnya sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah tempat mengintai. Tempat mengintai siapa? Siapa yang diintai tu? Yang mengintai tu sebenarnya adalah tempat para penjaga neraka.
Ada dalam tafsir Ibn Kathir. Terjemahan saya penantian, Ustaz. Penantian, satu Tempat penyiksaan. penantian. Kejap Quran.com. Kejap Sekejap. Sebab apa saya ambil waktu? Sebab dia tengok saya rujuk dalam tafsir Ibn Kathir. Tapi setakat yang saya pernah pelajari, Mirsada ni dia sebenarnya adalah tempat para malaikat yang jaga neraka tu, dia dah got ready dah. Minta je. Dah tengok, dia perhati. Mereka ni penjaga neraka lah. So mereka ada tempat-tempat mereka nak memperhatikan. Penjaga-penjaga neraka. Kita pernah tengok penjara tak? Kan ada yang orang jaga dekat atas tu, atas pintu tu, kan? Ada yang jaga kat depan. Okey. Sekejap ya. Dah tengok tafsir Ibn Kathir. Kalau kita buka dalam tafsiran Ibn Kathir, Ibn Kathir kata macam ni. Dia kata inna jahannama kanat mirsada, dia kata ada tempat pengintai, dia kata tempat pengintai yang sudah disiapkan. Tempat pengintai yang disiapkan tu maksud apa? Adalah di kalangan para penjaga malaikat neraka. Okey. Sama juga kalau saya baca dalam tafsir Al-Misbah pun dia sebut seperti itu. Sekejap saya nak tengok dalam tafsir At-Tabari sekejap. Tadi saya dah rujuk. Cuma perbezaan. Sekejap ya, sebab kita nak dapatkan makna yang lebih mendalam lah tentang Mirsada tadi. Mirsada. Oh, jadi dia bagi pendek sahaja. Saya nak tengok dalam tafsir ni. Dia terjemah apa Mirsada? Mirsada. Sekejap ya. Kita rujuk banyak tafsiran, dia lebih baik. Betul. Kalau saya rujuk dalam tafsir Al-Munir, dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wabah kata Mirsada ni adalah maudi' rafat, iaitu tempat pengintai lah, iaitu yang akan diduduki oleh khazanah an-nar al-kuffar. Tempat malaikat penjaga neraka. Dia macam security guard lah. Dia macam kalau kita tengok cerita dalam penjara kan ada polis duduk dekat atas tu. Itulah sebenarnya dikaitkan dengan Mirsada. Supaya apa? Supaya ahli neraka ni tak boleh keluar, tak boleh melarikan diri. Oh tetap. So neraka ni dah got ready dah. Macam itulah yang dikatakan sebagai Mirsada. Maknanya Mirsada ni adalah tempat para penjaga neraka memperhatilah, mudah macam tu. Mungkin mereka ada, kalau zaman kita sekarang mungkin pakai CCTV. Jadi neraka tu dia ada Mirsada. Okey. Saya boleh faham tentang ayat yang kita bincang tadi waktu kita berjalan. Okey. Neraka yang telah Allah sediakan. Kemudian ada pula tempat-tempat penjaga neraka memperhatikan mereka, tempat penjaga neraka itu mengawasi mereka Mirsada tadi. Allah Ta'ala kata Jahannam itu untuk siapa? Litaghina. Menjadi tempat orang yang melampaui batas, ma'aba, tempat kembali. Ma'aba tu maksudnya tempat kembali bagi orang-orang yang at-taghina. At-taghina. Faham tak apa maksud at-taghina? Daripada Taghut ke Ustaz? Taghut. Ya, dikaitkan dia dengan melampau lah Taghut. maksud dia, kalau kita baca dalam tafsir Ibn Kathir,
Maksudnya adalah mereka torut ni, tori ni dia daripada perkataan toro lah, toro, pelampau. Pelampau sini di siapa? Adalah penentang, para kumalsiat, para pembangkang Rasul. Itulah dia panggil litorin. Litorin ni maksudnya merujuk kepada bilangan banyak bagi pelampau-pelampau yang menentang agama Islam, menentang Rasul, mereka yang menentang tentang hari kiamat. Itu dia panggil litorin. Okey. Apa maksud ma'aba? Okey, ma'aba menjadi tempat kembali. Kenapa disebut sebagai tempat kembali? Kerana kita tahu bahawa syurga ini adalah sebagai tempat tinggal, neraka ini juga adalah sebagai tempat tinggal. Jadi setiap kepada kita akan kembali kepada Allah. Okay, jadi apabila kita kembali kepada Allah, maka Allah akan letakkan kita di mana tempat kita akan tinggal buat selama-lamanya. Tempat kita akan menetap selama-lamanya. Ada manusia seperti golongan Al-Taghin ini, mereka diletakkan oleh Allah di tempat penginapan, namanya adalah Jahannam. Okey. Jelas tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Sebelum kita lanjutkan, saya nak sebutkan tafsiran daripada tabi'in, daripada Al-Hasan dengan Qatadah. Okey. Al-Hasan Al-Basri dengan Imam Qatadah ni, ketika mana mereka mentafsirkan ayat yang inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'abadu, mereka kata apa? Mereka kata, sesungguhnya tidak ada seorang pun masuk syurga sehinggalah dia kena seberang dulu neraka. Yang ini kata-kata tabi'in yang dua ni lah. Tapi kita pun belajar dalam hadis pun, untuk kita lintas di tiang sirat, di bawah tu adalah api neraka. Memang betul pun. Okey. Jadi kata kedua-dua para tabi', kata kedua-dua tabi'in ini, Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah, jika dia boleh menyeberangi neraka itu, maka dia akan selamat. Dan jika tidak, dia akan ditahan di dalam neraka. Siapa yang tahan dia masuk neraka tu? Itulah tempat tadi tu. Antaranya adalah yang mirsada tadi tu. Ada dah yang jaga dah, kau ready. Macam kita kan, ambil panduan kan, kita hantar panduan, lepas tu ada penjaga tu ambil. Okey, pas kat saya. So itu juga dikaitkan dengan tempat mirsada. Dia akan diserahkan. Okey. Kemudian tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, mereka yang masuk neraka Jahannam, okey, mereka tak boleh ke mana-mana dah. Mereka akan sentiasa diawasi kerana ada tempat namanya mirsada tadi. Dalam masa yang sama, mereka ini akan berada di dalam neraka, diazab dia seolah-olah itulah tempat tinggal dia yang sangat buruk, yang sangat dahsyat. Lepas tu berapa lama mereka nak duduk dalam tu? Maka ayat yang berikutnya menerangkan. Okey, kita baca yang berikutnya adalah labithina, mereka tinggal di dalamnya, fiha, di dalamnya, ahqaba, dalam masa yang sangat lama. Okey, perkataan ahqaba, ahqaba kalau ikut Ibnu Katsir, dia adalah perkataan yang menunjuk kepada banyak yang berasal daripada perkataan al-hikbu. Al-hikbu. Muncullah perkataan ahqaba. Okey.
Dekat ayat ini, kita jangan salah faham. Dalam masa yang lama, bukan membawa maksud mereka ada waktu yang contohnya 10 tahun sahaja ke, ataupun 50 tahun sahaja ke. Okay, sebenarnya dekat situ, Ahqabah itu merujuk kepada masa yang sangat lama. Lama tu maksudnya kalau dia orang yang kafir, selama-lamanya lah. Itu dah merujuk kepada perkataan Al-Ahqabah. Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, apabila orang tanya dekat dia, apa maksud labithina fiha ahqabah? Dia jawab, adapun perkataan ahqabah, dia kata, adalah sesuatu yang tidak terhitung, melainkan ia kekal di dalam neraka. Maknanya benda yang kekal lah. Kalau macam kita nak kata, kita tak guna perkataan kekal dalam neraka, tapi kita guna perkataan ahqabah, dia akan hidup lama, berlama-lama di dalam api neraka. Okey. Ustaz, bukan tanda tanwin tu pun menunjukkan infinity. Kita tak tahu nama mana duduk neraka tu. Ahqaban ayat lah. Ya, kalau dari sudut penggunaan kata nama nakirah, ahqaban, ya, dia boleh membawa masa yang tidak ada limitasi lah. Okey, jazakillahu khair. Okey. Boleh kita sambungkan lagi tentang perempuan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, waktunya nampak 7 minit rupanya. Kejap je waktu kita, sejam je kita ni. Ustaz, sejam je. Tak nak sama ke? Boleh je. Tak ambil anak pergi sekolah kan? Tak. Okey. Kita tambah sikit lah ya. Kita ambil tambah sedikit. Okey, kita baca ayat yang berikutnya. Allah menerangkan apakah di antara bentuk azab yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Okey, siapa boleh bacakan ayatnya? Ayat yang ke-20, 24 dengan 25 sekali, boleh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya dan tidak pula sebarang minuman kecuali air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir. Okey, air danur ni. Laptop saya ni dia cepat habis bateri dia. Okey. La yadhuquna fiha. Okey, mereka tidak akan merasakan. Yadhuqu tu kan fi'il mudhari' kan? Yadhuquna. Maksudnya mereka ni selama-lamanya lah. Okey, dalam neraka tu takkan dapat yadhuqu dhuq. Merasakan dalam neraka itu barda, kesejukan. Kesejukan di situ maksudnya mereka macam tak dapat aircon, mereka tak ada udara yang sejuk. Macam tu. So mereka sentiasa berada dalam kepanasan lah. Maksud ayat tu. Mereka sentiasa berada dalam keadaan yang sangat kepanasan. Benda tu berlaku. La yadhuqu tu mereka tak pernah dapat rasa sejuk, tapi mereka berada dalam keadaan yang sangat kepanasan. Okey. Okey, tapi kalau kita baca dekat dalam tafsir, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, dia ada sebut sedikit di sini. Dekat sini. Okey. Sekejap ya. Saya tertinggal sebenarnya note yang saya buat pagi tadi di tempat lain.
Itu yang saya cari sekejap. Ayat tadi apa tu? Ayat tadi tu la لا yadhukuna fiha. يذوقون فيها بردا ولا شرابا Okey, la yadhukuna fiha bardaw ولا wala شرابا. syaraba. Okey, dekat sini disebutkan. Okey. Bardaw wala syaraba. Okey, alhamdulillah saya jumpa. Sebab saya bimbang ya, sebab ayat dia ni nak kena diteliti. Okey. Seperti yang telah diterangkan tadi, maksudnya dalam syurga ni dia tidak ada sedikit waktu untuk mereka merasa sejuk, mereka merasa dapat angin macam kita belajar. Dan kalau kita tahu dalam neraka ada juga angin. Dalam neraka dia tak bayang-bayang macam teduhan. Ada tak dalam neraka? Kita faham sumber-sumber nak dapat sejuk macam perlu angin. Kadang-kadang kita berteduh, betul tak? Sebab tak nak panas kan? Dalam neraka ada angin, ada naungan. Tapi dia bukan yang menyejukkan. Pernah ingat tak dalam surah Al-Waqi'ah? Al-Waqi'ah. Naungan asap tu Ustaz. Ya. Ingat tak ayat dia tu? Nahungkan. Dalam surah Al-Waqi'ah tu ada Allah sebut tu. Yang mereka ni sebenarnya dia dapat angin, tapi angin yang panas. Lepas tu mereka dapat naungan, tapi naungan tu naungan daripada asap Ayat 42 hitam. Ustaz. Bunyinya apa Kak? Ayat 42. Sekejap Ustaz. Mana? Fi samumin wa hamim. Fi samumin wa hamim. Lepas tu? Wa dhillim min yahmum. Wa dhillim min yahmum. Ya, betul. Itu ayat dia. Okey. Maknanya bardan dekat sini, maksudnya kesejukan untuk tubuh badan mereka. Panaslah mereka buat dia dalam keadaan yang sangat panas di dalam api neraka. Okey. Dan mereka tidak ada wala syaraba. Syaraba kat situ maksudnya minuman. Minuman tu kenapa dikaitkan tak ada kesejukan lepas tu minuman? Sebab kalau dah panas, maknanya akan jadi apa? Akan jadi haus, jadi dahaga. Betul, dia jadi dahaga. So apabila mereka dahaga, mereka mesti cari air yang boleh memberikan kesejukan. Kalau kita panas, kita mandi. Kan? Kalau kita dahaga, kita akan minum. Itu yang dekat bardan wala syaraba. Tetapi dalam neraka ada juga air yang mereka akan minum. Mereka pun sebenarnya ada air yang digunakan untuk mereka menyejukkan tubuh badan. Tapi air itu bukan boleh menghilangkan dahaga. Air itu bukan akan menyejukkan badan. Dia ada air, iaitu illa hamimau wa ghasaqa, melainkan mereka mempunyai hamim. Hamim tu apa hamim? Hamim, kalau kita baca dekat ayat tu, panas menggelegak lah. Kecuali air panas yang mendidih, menggelegak dan ghasaq. Okey. Dan ghasaq menunjukkan bahawasanya hamim ni lain, ghasaq ini lain. Okey. Tapi kedua-dua tu hamim dengan ghasaq Allah sebutkan selepas menyebut minuman. Kan Allah kata tak ada sejuk dan tidak ada minuman. Lepas tu Allah kata hamim wa ghasaq. Betul, para ulama mengatakan hamim dengan ghasaq adalah dari dua jenis minuman bagi ahli neraka. Okey.
Ada dua jenis. Dia sebenarnya ahli neraka ni, dapatan saya yang saya pun sudah siap, tengah duk siapkan manuskrip untuk buku neraka ni. Neraka ni sebenarnya dia ada 4 jenis minuman di dalam neraka yang Allah sediakan. 2 daripadanya berada dalam surah inilah, iaitu Hamim dengan Ghassaq. Okey. 2 lagi antaranya adalah air macam air tu al-muhl. Air muhl. Kal-muhl. Dia muhl tu mim ha simpul mim ha simpul lam. Ha mim ha simpul lepas tu huruf lam, muhlun. Muhl. Okey. Air yang keempat adalah sadid. Sadid. Sad dal ya dal. Sad dal ya dal. Sadid. Nanti kita akan perincikan pada kelas yang akan datang keempat-empat jenis minuman tu. Tapi 2 daripadanya berada di dalam surah An-Naba. Okey, Hamim tu apa? Hamim tu dia memang air. Dia memang air, tapi air yang sampai kepada kemuncak, seperti mana kata Ibnu Katsir, adalah air yang sampai ke muncak yang paling panas sekali. Kalau kita air, kita panggil apa ya kepanasan dia? Guna istilah apa ya? Tahap hitih dia kan Ustaz, 100 darjah Celsius tu. Dia pakai darjah Celsius iyalah, dia pakai darjah Celsius. So air yang paling panas sekali itu Hamim. Manakala kata Ibnu Katsir Al-Ghassaq, tuan-tuan terjemah apa Ghassaq? Ghassaq. Diterjemah apa? Ghassaq. Yang ni tulis air danur yang mengalir tu, tak faham danur tu boleh. Air nanah lah tu kan? Oh. Ya. Tengok. Saya tengok letak sini. Dana dan peluh yang mengalir dari badan. Ya, kalau kita baca Ibnu Katsir kata, dia kata Al-Ghassaq tu maksudnya nanah, keringat, air peluh, air mata dan luka para penghuni syurga yang berkumpul. Tapi dekat sini dia kata dia sangat dingin, rasanya dingin, tak dapat disentuh oleh manusia dan baunya busuk, tak dapat didekati. Okey. Cuba tuan-tuan tengok, ada satu lagi perkataan Ghassaq ada dalam surah Sad. Cuba tengok dalam surah Sad ayat nombor 57. Ada tak perkataan Ghassaq? Cuba tak? Kalau ikut Ibnu Katsir ni, dia kata Ghassaq ni jenis air juga yang sejuk. Tapi sejuk dia bukan sejuk yang tak dapat disentuh. Wallahu a'lam. Okey, air nanah siapa sanggup minum? Air darah siapa sanggup minum? Air peluh pun kita dah nak termuntah kalau kita tahu air itu ada peluh. Betul tak? Kan? Sebab Ghassaq ni adalah air kotor tu lah. Peluhnya, darahnya, nanahnya, luka-luka badan ahli neraka semua tu dia duduk kat situ. Dia dikumpulkan, dinamakan sebagai Ghassaq. Jelas tuan-tuan? Rahimani wa rahimakumullah. Tapi mereka minum juga tak? Mereka tetap akan minum sebab mereka dah dahaga sangat dah. Dahaga juga ni, ya Allah, baik minum yang halal kat dunia. Okey. Ada soalan. Nanti kita perincikan lagi minggu depan. Kak Dina tulis tu Ustaz, air danur tu air perkumuhan. Perkumuhan? Yang keluar dari badan semua, peluh semua yang dikeluarkan. Ya, kalau ikut tafsiran Ibnu Katsir seperti itulah. Dia panggil Ghassaq. Surah Sad tu betul tak ayat 57? Cuba tak perkataan Ghassaq sekali lagi. Betul Ustaz. 57 Ya, betul.
Ini sejenis azab seksa, maka hendaklah mereka merasainya, air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir untuk minuman mereka. Nanti kalau kita baca lanjut dekat ayat berikutnya, mereka dah sampai tak boleh nak telan dah. Ini mereka terpaksa telan. Nanti saya akan berikan ayat-ayatnya itu insya-Allah. Okey. Jadi kita sampai dekat situ dan kita tutup dengan Allah kata semua azab itu sebagai apa? Jazaan, sebagai balasan, wifaqa, yang setimpal. Yang setimpal tu maksudnya apa? Maksudnya bersesuaian dengan perbuatan yang telah mereka lakukan semasa di dunia. Okey. Tapi Allah tak terangkan lagi. Lepas ni minggu depan kita akan pelajari dengan lebih lanjut apa di antara amal yang mereka dah buat sehingga mereka duduk dalam neraka Jahanam berabad-abad lamanya, kan, selama-lamanya. Lepas tu mereka sentiasa diperhatikan oleh para penjaga malaikat neraka. Mereka tidak pernah merasa udara yang nyaman. Mereka tidak dapat minum air yang boleh menyejukkan, bahkan air yang paling panas. Lepas tu air yang tak sanggup untuk diminum seperti resap. Allah kata itulah balasan di atas apa yang mereka lakukan. Nak tahu mereka buat apa? Kita kena baca pada ayat yang berikutnya. Tapi itu kita sambung kelas yang akan datang, insya-Allah. Secara ringkas itulah apa tafsiran yang dapat kita rujuk. Sebab kita tafsirkan secara ringkas saja, kita tak memperbahaskan secara panjang lebar perincian kalimah by kalimah. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa pertanyaan? Dekat FB tak ada soalan apa Ustaz? Dekat FB tak ada. Ya, ada siapa jemaah nak tanya soalan apa-apa ke Ustaz? Tanya soalan apa ke ni? Tak ada Ustaz. Okey. Kalau tak ada, nanti kita sambung insya-Allah pada bermula ayat nombor 27. Okey, silakan Kak, penutup ni Kak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz dan semua. Kita dah ambil masa Ustaz 22 minit. Tak apa. Jadi, terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah esok. Terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum. Terima kasih Liza. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.